Majlis Pembenaran Pimpinan Yang Mulia Ahli Majlis, Yang berhormat Tuan Lim Guan Eng, Komisi Pulau Pinang, Pulau Pinang, Pulau Eng, dan berhormat Ahli Parlimen untuk Beliau Tuan Baru Terima kasih saudara pengajar majlis. Yang Berhormat Jadi Singh, Ahli Esko Kerajaan Negeri merangkap Adun Kawasan Keramat, Engineer Surveyor Angin Kai, Setiausaha MPST, Setiausaha MPBP, Yang Berhormat Zairul Kir Johari, Ahli Parlimen Kawasan Bukit Mulia, semua ahli-ahli aktiviti, semua ketua-ketua jabatan aktiviti, banyak orang yang berkaitan. Selamat pagi dan salam bersih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada MPBP kerana bukan sahaja mengadakan majlis perasmian yang ringkas pada pagi ini, tapi yang lebih penting ialah menghabiskan kerja pembinaan kompleks makanan naik taraf atau projek naik taraf tapak penjaja jalan utama di Pulau Pinang. Seperti yang sedia dimangkau oleh semua, tempat ini telah menjadi tumpuan bukan sahaja oleh para penjaja, tapi oleh pengunjung-pengunjung kapasitas dan juga penduduk tempatan. Dan cara yang dilaksanakan oleh pihak MPBP dan juga Adun Datuk Keramat Yang Berhormat Jadi Singh ialah kita buat secara berkhidmat dan bertimbang rasa, kerana kita mengiktiraf sumbangan yang diberikan oleh para penjaja, dan untuk memastikan ia dapat diteruskan, maka kita telah meminta MPBP untuk buat satu rancangan bukan sahaja naik taraf tapak penjaja ini, tapi pada masa yang sama memberikan satu keadaan yang selesa supaya mereka dapat menjalankan perniagaan. Tentulah bila kita buat program sedemikian, ia tidak akan disiarkan dalam utusan Malaysia atau Indonesia. Mereka hanya nak sebar fitnah saja. Tapi bila kita buat baik pada rakyat, ini tidak akan diberikan liputan langsung. Tapi saya percaya rakyat akan tahu, khususnya 50 penjaja ini akan tahu siapa yang benar-benar bantu sama mereka. Kita kena ingat, sebelum perubahan atau sebelum Pakatan Rakyat mengambil tampuk pemerintahan, saya rasa penjaja di sini dia hidup, dia berniaga, saya rasa ikut nasib saja. Tapi sekarang di bawah pemerintahan Pakatan Rakyat, di bawah urusan berkat CAT, cekap accountable dan terus, kita memang sebagai kerajaan berjiwa rakyat, kita cuba memperbaiki keadaan kehidupan penjaja-penjaja yang dulu hidup tanpa menentu, sekarang sudah hidup dan berniaga dengan penuh berparuh sekali. Saya rasa itulah perbezaan di antara dulu dan sekarang. Saya percaya pihak penjaja akan mengambil peluang yang diberikan oleh MPBP dengan baik. Saya harap juga kerjasamalah dengan MPBP. Yang penting kita kena jaga kebersihan. Dan bila saya cakap tentang kebersihan, itu ada kaitan dengan kesihatan. Dan sekarang banyak kes tinggi. Tolonglah pastikan keadaan bersih. Boleh tak? Boleh tak? Saya rasa itu yang penting sekali. Kerana kalau tapak penjajah kita bersih, saya rasa pelanggan pun akan bertambah ramai. Bisnes akan jadi lebih baik. So di sini saya amat gembira dapat lihat perubahan, dan saya rasa itulah perubahan yang kerajaan negeri nak lihat. Perubahan bukan orang atas, orang bawah. Dan saya rasa yang lawat kau akan lihat perbezaan yang kita bawa ke sini. Di samping itu saya nak sebut satu isu. Bila saya sebut tentang kebersihan,
Selama ini MBBP menjalankan kursus kebersihan dan berikan sijil secara percuma, tak perlu bayar wang. Tapi sejak 2009, kuasa yang diberikan kepada pihak berkuasa tempatan termasuk MBBP telah pun dibatalkan dan ditarik balik oleh Kementerian Kesihatan. Ini tak ada kaitan dengan kerajaan negeri, ini kerajaan pusat. Dan yang dulu MBBP bagi percuma, sekarang Kementerian Kesihatan cakap, oh nak dapat sijil kebersihan mesti ikuti khusus. Bukan macam MBBP bagi percuma, sekarang penjaja kena bayar RM50. Dan bayar RM50 ini menerusi 6 syarikat yang dia pilih ni. Itu penjaja tak boleh pilih. Kena ikut khusus ini, kena bayar RM50. Dulu tak pernah bayar, sekarang boleh bayar. Kita nak tanya, kalau dulu kita buat ada masalah, boleh bagi percuma, mengapa dia tak boleh diteruskan? Atau kalau dia tak yakin sama MBBP, tak apalah, dia boleh buat khusus, bagi percuma juga sama penjajah lah. Tak boleh kah? Mana-mana tempat ada peluang, nak dapat untung, nak cari untung, nak sembelih sama rakyat, nak naikkan harga, nak susahkan sama penjajah. Itu yang kita tidak boleh terima. Itu sebab kerajaan negeri telah tulis surat kepada pihak menteri dan meminta khusus atau bayar fee ini dikaji semula. Dan pada masa yang sama membantah arahan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Macam dekat Pulau Pinang, 30,000 penjaga sebagai contoh. Dia boleh kutip berapa tau? 1,5 juta. 1 tahun dia boleh kutip 1,5 juta. Ini bukan angkat dari orang kaya, ini angkat dari penjajah. Oh, baik untung. Hari ini saya baca itu Timbalan Menteri Kesihatan. Itu kawan baik saya, Dr. Helmi. Oh, dia cakap, mengapa tak bising sangat Ketua Menteri? Ini RM50 sahaja, dia bising apa? Ini Ketua Menteri mesti buat perkara besar. Jangan ambil perhatian tentang perkara RM50 saja. Inilah orang yang sudah lupa daratan. Untuk dia RM50 tak besar, tapi untuk orang susah RM50 banyak-banyak risau. Cuma pun saya Ketua Menteri, okeylah, saya kena lihat perkara besar. Tapi kita tak akan lupa sama perkara kecil, kerana semua pun untuk dia kecil. Dia orang senang kecil, tapi untuk orang susah, orang bawah, RM50 pun besar. Cuma pun saya Ketua Menteri, saya tetap akan ambil perhatian tentang perkara kecil yang susahkan sama orang bawah. Saya nak beritahu sama itu Helmi, jangan ingat dia buat satu lagi komen yang saya rasa tak betul lah. Apa dia buat komen? Helmi cakap apa? Ini penjajah, mengapa Ketua Menteri nak bela sangat? Jangan lupa, itu penjajah ada orang lagi kaya daripada adun-adun. Ada sekarang 1 bulan dapat 11,000. Dia cakap ini penjajah ada yang lagi kaya daripada adun. 1 bulan boleh dapat lebih 11,000. Oh, kalau macam ini, saya rasa kita semua nak jadi penjajah juga. Saya nak tanya tuan-tuan kawan sini, 1 bulan dapat lebih 11,000 kah? Ada? Ada dapat? Oh, kalau tak dapat, saya minta semua pergi cari Helmi. Kita dah dapat 11,000, you boleh tambah sampai kita dapat 11,000 kan? Janganlah cakap macam ini. Ini orang senang dia boleh cakap tanpa modal. Ingatlah, bukan semua yang dia bayangkan semua boleh dapat 1 bulan lebih 11,000. Inilah penduduk, inilah wakil rakyat yang sudah lupa sama rakyat. Kita harap kita sebut tentang kes macam ini, janganlah perkecilkan, janganlah persendakan, janganlah menghina para penjajah. Kita nak bagi lebih senang. Kalau nak bagi lebih senang, buatlah macam MBB buat dulu di bawah pemerintah Pakatan Rakyat. Kita boleh bagi percuma, kerana ini kebersihan tanggungjawab bersama. Mengapa nak bagi orang untung? Kerana kita nak semua bersih. Dan kita harap sebagai Timbalan Menteri Kesihatan, bolehlah tolonglah buat kerja untuk rakyat. Tolong timbang semula fee
bayaran RM50. Untuk dia perkara kecil, tapi untuk penjaja itu perkara besar. Kalau kita sebelum ni MBBB boleh buat, cuma Kementerian Kesihatan yang lagi besar daripada MBBB tentu boleh buat percuma ya. Dan saya percaya ini akan mendapat sokongan bukan saja daripada rakyat, tapi juga daripada kerajaan negeri Pakatan Rakyat. Buatlah percuma dulu. Tadi Encik Ang ada sebut bahawa kita telah buat banyak pelaburan untuk menaik taraf pasar dan tapak penjajah, sehingga sekarang sebanyak 26.3 juta telah dibelanjakan sejak tahun 2008. Dan tahun ini ada 16.1 juta lagi, menjadikan jumlah untuk menaik taraf pasar dan juga tapak penjaja ini untuk semua penjaja semua. Itu orang-orang bawah, orang-orang golongan tidak berada, perbelanjaan sebanyak 42.3 juta selama 6 tahun ini. Dulu tak macam ni. Sekarang kita belanjakan untuk orang bawah. Dan saya hendak tegaskan di sini, semua ini hanya dapat dilaksanakan kerana kita ada wang. Macam mana kita ada wang? Tak makan wang mesti ada wang lah. Dan kerana kita tiap-tiap tahun ada lebihan, kita gunakan untung ini untuk buat projek-projek rakyat. Dan saya percaya ini untuk kawan-kawan media, ini semua maklumat saya ada dalam kenyataan saya. Saya tak mahu tambah lebih, hanya cakap bahawa kali ini untuk 50 pegerai, saya rasa ini satu berita baik. Dan saya harap kita boleh jadi model dan contoh kepada yang lain. Kita telah belanjakan Pasal 2 448,000, Pasal 1 336,000, semua sekali hampir 800,000. Ini untuk penjaja-penjaja. Dan saya rasa yang penting ialah untuk membolehkan kita pun buat secara terbuka syarikat jajaran projek ini. Syarikat Mas Nura Enterprise ada sini dah. Syarikat Mas Nura Enterprise lah. Ini perempuan, tengok kita bagi peluang kepada golongan wanita. Yang cakap kita tak bagi peluang kepada golongan wanita. Syarikat Mas Nura telah habiskan projek pada 19 hari bulan November. Dan kita harap ini seperti yang saya sebut tadi, penting kita hidup bermaruah, kita pula nak cari makan dan berniaga secara bermaruah. Saya rasa hari ini penjaja Gerak Jalan Utama telah berdiri dan berniaga secara bermaruah. Dan ini saya dengan sukacitanya merasmikan pelajaran projek menaik taraf tapak penjaja Jalan Utama Pasal 2 MPBB. Sekian, terima kasih. Itu silakan. Okey ya. 1, 2, 3. Ini dia buat apa yang sedang kita saksikan, iaitu tapak pelaksanaan projek naik taraf, iaitu penjaja Jalan Utama. Bangun. Ini kamu yang bukan kena kena. Cakap kan? Okey, boleh. Mana dia pergi?